Bab kelima, muka surat 299 tu. Muka bumi yang suci adalah air sembahyang, yakni bahan penyuci orang Islam. Ia memadai untuknya sebagai pengganti air. Muka surat 302 sama. Al-Hasan berpendapat tayamum memadai untuknya selagi dia tidak berhadas. Ibnu Abbas menjadi imam dengan bertayamum. Yahya bin Sa'id berpendapat tidak mengapa bersembahyang di atas tanah tandus yang masin dan bertayamum dengannya. Lepas tu pergi kepada terjemahan hadis pula, muka surat 306, hadis nombor 331. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Raja, katanya Imran menceritakan, katanya pernah kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Setelah sekian lama berjalan di waktu malam, akhirnya kami berhenti untuk beradu di penghujungnya. Bagi orang yang bermusafir, tidak ada waktu tidur yang lebih manis daripada waktu itu. Kami tidak terjaga melainkan setelah dipukul panas matahari. Orang yang mula-mula sekali bangun ialah fulan, lepas itu fulan, lepas itu pula fulan. Abu Raja menyebutkan nama orang-orang itu, tetapi Auf terlupa. Kemudian yang keempat ialah Umar bin Al-Khattab. Apabila Nabi SAW tidur, kami tidak menyedarkannya, sehingga beliau sendirilah yang sedar. Kerana kami tidak tahu apa yang berlaku kepadanya semasa tidurnya itu. Apabila Umar bangun dan melihat apa yang sedang berlaku kepada orang ramai, dan dia adalah seorang yang berani, teruslah dia bertakbir beberapa kali dengan mengeraskan suaranya, sehingga Nabi SAW terjaga kerana suaranya itu. Setelah Nabi SAW bangun, mereka pun mengadukan kepada baginda mengenai perkara yang telah menimpa mereka. Maka Nabi SAW berkata, tidak mengapa, atau tidak ada apa-apa. Berangkatlah. Setelah berangkat pergi tidak jauh dari situ, beliau berhenti meminta air untuk berwudu. Selepas selesai berwudu dan selesai pula azan dilaungkan untuk sembahyang, baginda SAW mengimami orang ramai. Setelah selesai bersembahyang, baginda SAW ternampak seorang lelaki yang menyendiri, tidak ikut serta bersembahyang bersama-sama orang ramai. Nabi SAW bertanya, apakah yang menghalangmu wahai fulan untuk bersembahyang bersama-sama orang ramai? Orang itu menjawab, saya telah berjunub dan ketiadaan air. Nabi SAW berkata, gunakanlah muka bumi, yakni untuk bertayamum, kerana ia sudah memadai untukmu. Kemudian Nabi SAW terus berjalan. Dalam pada itu ada yang mengadu dahaga kepada beliau. Nabi SAW berhenti lagi, lalu memanggil fulan. Abu Raja menyebut nama fulan itu, tetapi Auf terlupa. Dan Ali, dia panggil fulan dan Ali. Kata baginda SAW, pergilah kamu berdua mencari air. Mereka pun pergi, lalu bertemu dengan seorang perempuan yang berada di antara dua buah gereba besar berisi air di atas untanya. Mereka bertanya perempuan itu, di mana ada air? Perempuan itu menceritakan
pada waktu inilah saya tinggalkan tempat air itu kemarin. Dan sekarang kalangan lelaki dari kaumku tiada di rumah. Mereka berdua pun berkata, kalau begitu marilah berangkat bersama kami. Perempuan itu bertanya, kemana? Mereka menjawab, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan itu, oh, orang yang dipanggil Sabi itukah? Kata mereka berdua, dialah orangnya yang awak maksudkan itu. Berangkatlah. Mereka pun membawa perempuan itu kepada Rasulullah dan menceritakan peristiwa itu kepada baginda. Kata perawi, lalu mereka meminta perempuan itu turun dari untanya. Seterusnya Nabi SAW meminta satu bekas air, lalu menuangkan sedikit air dari mulut di sebelah atas kedua-dua gereba ke dalam bekas itu. Setelah mengikat mulut gereba di sebelah atas, beliau SAW membuka pula mulut gereba yang di sebelah bawah. Ketika itu diserulah orang ramai dengan kata, minumlah kamu dan beri minumlah. Maka minumlah orang-orang yang mahu minum, dan orang-orang yang meminumkan pula meminumkan sesiapa sahaja yang mereka mahu. Akhir sekali baginda SAW memberikan sebekas air kepada orang yang berjunub tadi, sambil beliau berkata, pergilah engkau mandi. Perempuan tadi pula hanya berdiri melihat apa yang dilakukan dengan airnya. Demi Allah, setelah semua orang selesai minum dan mengambil air daripada gereba itu, kami tetap merasakan ia lebih penuh daripada sebelumnya. Maka Nabi SAW berkata, kumpulkanlah, yakni apa-apa, ataupun itu ada atau lah, tanda atau apa-apa atau makanan-makanan untuknya. Para sahabat pun mengumpulkan untuk perempuan itu tamar ajwa, tepung gandum, sesagun, sehingga terkumpul untuknya banyak makanan dalam selembar kain. Selepas menaikkan perempuan itu ke atas unta, mereka meletakkan pula bungkusan makanan itu di hadapannya, yaitu di bahagian hadapan unta. Sesudah itu Nabi SAW berkata kepadanya, kamu tahu bahawa kami tidak mengurangkan sedikit pun airmu, tetapi Allah jualah yang memberi minum kepada kami. Perempuan itu terlambat sedikit sampai ke rumahnya. Karenanya mereka bertanya, kenapa engkau terlambat sampai, wahai fulana? Perempuan itu menjawab, ada perkara ajaib telah berlaku. Saya ditemui dua orang lelaki. Mereka berdua membawa saya kepada lelaki yang dikatakan Sabi itu. Dia telah melakukan begini-begini. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah tukang sihir yang paling pandai di antara ini dan ini. Sambil dia menunjukkan dengan jari tengah dan jari telunjuknya ke langit. Apa yang dimaksudkannya ialah di antara langit dan bumi. Atau dia sebenarnya memang utusan Allah. Selepas peristiwa tersebut, orang-orang Islam menyerang kawasan-kawasan orang-orang musyrikin di sekitar kelompok masyarakat perempuan tadi. Tetapi musyrikin dari kelompok perempuan itu sendiri tidak mereka ganggu. Pada suatu hari, perempuan itu berkata kepada kaumnya, saya fikir orang-orang Islam ini memang sengaja membiarkan kamu. Oleh itu mahukah kamu memeluk Islam? Kaum perempuan itu mendengar cakapnya, lalu mereka memeluk agama Islam. Abu Abdullah berkata,